Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan kejohanan badminton berpasukan Asia BATC 2024. Pasukan lelaki negara mara ke pusingan akhir selepas menewaskan Jepun 3-1 dalam perlawanan separuh akhir malam tadi. Pemain perseorangan profesional negara Lee Zijia memulakan kempen negara dengan baik apabila menyumbang mata pertama mudah menewaskan Kenta Nishimoto 21-18, 21-15. Momentum kejayaan itu diteruskan pasangan peringkat gangsa Olimpik Tokyo 2020, Aaron Chia So Woo-yik yang bangkit menewaskan Akira Koga Taichi Saito 15-21, 21-17, 21-10. Bagaimanapun, pemain perseorangan Leong Jun Hao yang dilihat bersemangat tidak melepasi halangan Koki Watanabe apabila tewas 21-19, 12-21, 19-21. Kehadiran Go Zifei, Nur Izzuddin Nur Rumsani kembali menceraikan kem negara apabila menyumbang mata kemenangan dalam masa 54 minit ke atas Kenya Mitsuhashi Hiroki Okamura 21-15, 21-19. Hari ini, Malaysia akan berhadapan perlawanan ketir bertemu China pada pukul 4 petang. Selepas negara tembok besar itu mengalahkan Korea Selatan 3-2 dalam satu lagi perlawanan separuh akhir. Sementara itu, Zijia yang terpaksa direhatkan kerana masalah resdung pada aksi suku akhir menentang Taiwan memaklumkan beliau masih belum mencapai tahap kecergasan 100%. Pemain berusia 26 tahun itu bagaimanapun berkata sokongan peminat tempatan telah menaikkan semangatnya untuk berjuang menyumbang mata berharga buat pasukan negara. I mean, of course, is my confidence juga, and I think one thing also mungkin crowd then mungkin sometimes mentally kalau you ada something you akan fikir banyak kan, so I'm trying to enjoy the game and trying not to think about yang buat. Dalam hari itu, Menteri Belia dan Sukan KBS Hannah Yeoh menyeru agar atlet badminton meneruskan momentum positif bagi melayakkan diri dalam Sukan Olimpik Paris 2024. Yang saya nak sekarang adalah atlet badminton kita, mereka kena teruskan usaha untuk pastikan yang dalam RTG layak ke Sukan Paris. So the qualifying period is still going on. So saya nak mereka betul-betul bersungguh-sungguh lah. Datuk Pandalela Rinong menjelaskan isu entiti dengan menyatakan bahawa kata-katanya itu telah disalah tafsir oleh media sehingga menimbulkan spekulasi dan salah faham. Menerusi hantaran di laman Facebooknya, menyatakan beliau beberapa kenyataan telah disalah anggap sehingga mengelirukan orang ramai. Oleh itu, beliau berharap perkara itu dapat dihentikan. Terdahulu, prestasi hamba skuad terjun negara pada kejohanan akuatik dunia di Doha, Qatar minggu lalu menyaksikan penerjun gagal melayakkan diri ke Sukan Olimpik Paris 2024 yang dijadualkan berlangsung dari 26 Julai 11 Ogos. Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan Datuk Pandalela Rinong menyalahkan media sebagai punca kemelut yang melanda kem terjun negara susulan prestasi hamba pada kejohanan akuatik dunia di Doha, Qatar. Presiden SAM, Noris Madi Muhammad Manap, menegaskan media sukan sentiasa bersifat profesional dalam menjalankan tugas dan menyampaikan laporan sama ada cetak, elektronik maupun portal dalam talian. Tambahnya, laporan dibuat berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan dan segala sesi direkodkan sebagai rujukan dalam penulisan. Justru adalah tidak adil untuk menunding jari terhadap media secara melulu. Dalam pada itu, Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh menolak dakwaan kononnya wujud campur tangan pihak ketiga, entiti atau kemelut dalaman sehingga menyebabkan skuad terjun negara gagal di kejohanan akuatik dunia. Sebaliknya, beliau berkata komunikasi antara atlet, jurulatih dan Persekutuan Renang Malaysia perlu dipertingkatkan bagi mengelak isu kegagalan di Doha berulang. Dia bukan masalah campur tangan entiti ataupun apa-apa. Yang saya rasa adalah mereka perlu perbaiki komunikasi
dalaman. Yang itu sangat penting. Atlet dengan coaches. Bukan saja atlet dan coaches, semua orang lah, persatuan renang dengan jurulatih semua, dan ini adalah masalah yang boleh kita tangani. Yang itu yang penting. Dalam pada itu, Hannah berkata kedudukan Pandalela dan Nur Dapita dalam program Road to Gold RTG selepas gagal ke Paris 2024 perlu dibuat secara kolektif bersama jawatan kuasa RTG yang dijangka diketahui bulan ini. Jawatan Ketua Jurulatih Pasukan Hoki Kebangsaan akan diisi secepat mungkin sebelum bulan Ramadan. Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM, Datuk Seri Subhan Kamal berkata, ia penting bagi memastikan persiapan skuad negara menghadapi Piala Sultan Azlan Shah 2024 berjalan lancar. Jelasnya, pengendali baharu skuad Speedy Tigers hanya mempunyai tempoh sebulan setengah sebelum berlangsungnya kejohanan pada 4 Mei. Jadi saya difahamkan 20 hari bulan ini mereka akan mengadakan mesyuarat di mana mereka akan melihat pada semua permohonan daripada luar negara dan dalam negara. Kemudian mereka akan senarai pendekkanlah calon-calon yang mereka rasa boleh diberi pertimbangan dan kemudian mereka akan melalui proses interview dan sebagainya. Dan akhir sekali selepas mereka dah ada cadangan, mereka akan bawa kepada mesyuarat exco hoki lah yang saya akan pengerusikan, dan mereka kena bentang dan mesti mendapat persetujuan kita dan pandangan kita sebelum kita melantik. Tapi terdahulu, KHM mengiklankan notis kekosongan jawatan Ketua Jurulatih baharu untuk pasukan lelaki menerusi laman sesawang selepas kontrak Arul Selvaraj berakhir berikutan kegagalan Speedy Tigers melayakkan diri ke Sukan Olimpik Paris 2024. Ini pula perkembangan perpindahan pasukan Liga Super. Kapten bawah 23 tahun Kyrgyzstan, Adiler Kanibekov sah menjadi pemain import baharu pasukan Perak FC. Beraksi di posisi tengah, pemain berusia 21 tahun itu menjadi pemain kelima ditandatangani skuad The Boskaurus untuk saingan Liga Super musim ini. Ketua Pegawai Eksekutif Perak FC, Bobby Farid Syamsuddin, memaklumkan beberapa lagi pemain baharu akan diumum dalam masa terdekat. Kita dah complete dah player kita. Kita ada 10 pemain baru yang kita announce baru Ramadan kan. Dan Azfar, Tommy Mawat, so ada lain yang akan kita announce selepas mereka lepas medical check up. Termasuk import. Import ada lagi 1, 2, 3 orang lagi. Beliau ditemui pada Karnival Pelancaran Jersey Home Perak FC 2024-2025 di dataran MBI Ipoh malam tadi. Perak FC sebelum ini telah menandatangani 4 pemain tempatan, antaranya tonggak pertahanan Negeri Sembilan, Tommy Mawat Bada, dan penjaga gol PDRM, Ramadan Abdul Hamid. Dalam pada itu, Bobby turut memaklumkan pasukan itu sedang dalam perancangan untuk mengadakan beberapa perlawanan persahabatan termasuk di luar negara sebagai persiapan sebelum saingan Liga bermula Mei depan. Saingan Liga Futsal Premier MPFL 2024. Juara bertahan Pahang Rangers FC terpaksa akur berkongsi mata dengan Shah Alam City selepas terikat 6 sama dalam aksi pembukaan. Pada perlawanan itu, gol-gol Pahang Rangers dijaringkan oleh Felipe de Souza dengan 1 gol. Murilo Saad 2 gol dan Harith Naim menjaringkan hat-trick. Manakala gol-gol Shah Alam City dijaringkan Zainal Hamzah dan Farhan Anwar dengan 2 gol. Dan masing-masing 1 menerusi Razin Rahim dan Isayas Filho. Sementara itu, dalam 2 lagi perlawanan, Johor Darul Takzim menewaskan Gombak TOT United 6-1. Terengganu pula mengejutkan Kuala Lumpur City juga dengan keputusan 6-1. Sekian Stadium RTM. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.